Okey. Jadi tak perlu tengok buku teks, tak perlu tengok skrin. Fokus je kat skrin. Telinga dengar je. Jangan mute-kan pula. Kalau kamu mute, kamu tak dengar lah apa cikgu cakap. Okey? Okey. So untuk hari ni macam biasa kita guna buku teks matematik jilid 1 dulu. Kita takkan masuk jilid 2 lagi. Okey, jilid 1 pun, unit 1 pun kita belum habis. Jadi nanti kalau nak buat bacaan tambahan, kamu akan gunakan muka surat 9 dan 10 banding nombor, dan muka surat 11 hingga 13 bilang nombor. Okey, tapi untuk masa sekarang tak perlu tengok buku teks lagi kat depan kamu. Cukup kamu tengok kamu punya peranti saja, kamu punya skrin je. Sebab apa yang cikgu nak tunjuk pun sama sebenarnya dalam buku teks. Cuma cikgu ubah dia ke dalam bentuk slideshow supaya kita boleh nampak pergerakan dia tu macam mana. Okey. So untuk hari ni kriteria kerjayaan kita nak kamu dapat banding nombor, mana nombor besar, mana nombor kecil, mana nombor lebih besar, mana nombor lebih kecil, dan juga kamu dapat membilang nombor mengikut dua tertib, iaitu tertib menaik dan juga tertib secara menurun. Okey. First kali kita pergi dekat banding nombor. Benda yang kamu tengok ni, kalau kamu tengok dulu YouTube yang cikgu bagi pagi tadi, dia lebih kurang sama je. Cuma ini dia lebih penerangan lah. Ini penerangan dari cikgu. YouTube tu penerangan dari cikgu lain yang kamu tengok lah. Okay. So untuk banding nombor dia ada melibatkan dua benda lah. Okay. Sama ada nombor tu besar atau tu nombor kecil, dan kita nak banding dia. Nombor ini lebih besar daripada nombor itu. Ataupun nombor ini lebih kecil daripada nombor itu. Itu je maksud nak banding nombor. Okay. Kita nak banding lah siapa lebih rendah, siapa lebih tinggi, siapa lebih panjang, siapa lebih pendek. Itulah nama dia banding. Kita membandingkan benda. Sekarang ni kita nak membandingkan nombor. Okay, sekarang ni kita nak membandingkan nombor. Okay, nak banding nombor, dia ada beberapa cara. Okay, cara yang pertama, kita bandingkan bilangan digit. Nak banding bilangan digit, kamu tengok skrin, kamu dengar cikgu bercakap, insyaAllah kamu boleh ingat, kamu boleh faham. Banding bilangan digit, apa yang dimaksudkan dengan bilangan digit ni? Bilangan nombor yang ada dalam nombor. Tapi kita tak panggil nombor sebenarnya. Kita panggil setiap satu-satu tu, kita panggil dia sebagai digit. Contoh sekarang, dekat depan kamu ni ada dua nombor. 1504 dan juga nombor 72. Okay, apa yang dimaksudkan dengan digit? 1504 tu dia ada 4 digit. Dia ada 1, 5, 0, 4. Ada 4 digit kan? 1, 5, 0, 4. Dan nombor 72 tu dia hanya ada 2 digit. Iaitu nombor 7 dan juga nombor 2. Ini yang kita maksudkan kita banding bilangan digit. Bila dua nombor tu digitnya berbeza bilangan, macam nombor yang kat depan kamu ni, ada 1504 ada 4 digit dan 72 ada 2 digit. Nombor yang digitnya lebih banyak, ia lebih besar daripada nombor yang digitnya lebih sikit. Bermaksud nombor 4 digit tu lebih besar dari nombor 2 digit. Jadi kita boleh simpulkan dekat sini 1504 lebih besar daripada 72. Sebab nombor 1504 tu ada 4 digit. Memang dia akan jadi lebih besar. Dia ada 4 digit dekat situ. 72 dia hanya ada 2 digit. Jadi bila 2 digit bermaksud dia lebih sikit lah. Jadi nombor yang lebih banyak digit lebih besar daripada nombor yang sedikit. Ataupun kita boleh sebut dia 72 tu adalah lebih kecil daripada 1504. Sebab 72 hanya ada 2 digit berbanding dengan 1504 tu ada 4 digit. Okey. Kita pergi ke contoh kedua. Kita ada 2 nombor sekarang. Okey. 967. Kamu angkat kamu punya jari dekat skrin. Ada berapa digit nombor tu? 967. Ada berapa digit? 1, 2, 3. Tunjukkan kamu punya jari. Kalau 1 tunjuk 1, kalau 2 tunjuk 2, kalau 3 tunjuk 3. Cikgu nak tengok. 967. Ada berapa digit? Okey, Amni. 3. Okey, ada lagi yang lain tunjuk. Betul. 967 ada 3 digit. Okey, 1835 ada berapa digit? Tunjuk sikit dekat kamu punya kamera tu. Okey, bagus. Ada 4 digit. Bermaksud sekarang ni kedua-dua nombor di sini mempunyai digit yang berbeza. 967 ada 3 digit. 1835 ada 4 digit. Okey.
Jadi nombor yang lebih besar adalah 1835 lebih besar daripada 967 sebab 1835 tu ada 4 digit. Okey, ataupun kita boleh sebut dia sebagai 967 lebih kecil daripada 1835. Okey, jadi ini sekiranya nombor-nombor tersebut berlainan bilangan digit. Okey, kita tengok contoh seterusnya. 1249 dan 1835. Sekarang ni, kedua-dua nombor ni ada berapa digit? Cuba angkat sikit kamu punya jari je, aku nak tengok. Bagus. Amni, Ari, Awang, Takif, okey? Ramai lagi yang angkat. Okey, good. Kedua-dua nombor ni ada 4 digit. Bermaksud kita tak boleh nak banding dia. Satu tu lebih sikit, satu tu lebih besar. Jadi bagaimana kita nak banding nombor atas ni kalau kita tak boleh nak bandingkan bilangan digit? Ini cikgu nak terangkan cara yang kedua. Okey? Jika dua nombor tu mempunyai jumlah digit yang sama, jika kedua-dua nombor tu mempunyai jumlah digit yang sama, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu bandingkan dia punya nilai tempat. Okey, tapi nak bandingkan nilai tempat ni, nak bandingkan nilai tempat macam mana? Macam mana cara dia? Okey. Kalau kita nak bandingkan nilai tempat, dia ada beberapa cara yang perlu dibuat. Cara yang pertama adalah kita mesti bermula dari depan. Okey, mesti bermula dari depan. Okey. Kita mula daripada ribu. Bulatkan ribu. Okey, bulatkan ribu. Sebab kita mesti bermula dari depan. Okey. Jika nilai nombor sama, okey, kita kena teruskan ke nilai tempat yang seterusnya. Okey, itu kalau nilai nombornya sama. Kalau nilai nombornya berbeza, terus ambil lah. Kalau contoh atas besar, maknanya nombor atas tu lebih besar daripada nombor di bawah. Tapi kalau nilai nombornya sama, kita kena pergi ke nilai tempat seterusnya. Tengok dia bergerak bulatan tu. Dia pergi ke ratus. Jadi, jumpa 8 dan jumpa 2. 8 dengan 2, mana lebih besar? 8. Okey, bila 8 lebih besar bermaksud nombor yang di atas itulah adalah lebih besar berbanding nombor yang di bawah. Jadi kita lihat nombor mana yang lebih besar, nombor 8. Jadi kita akan sebut atau kita akan buat kesimpulan bahawa 1835 adalah lebih besar daripada 1249. Okey, ataupun kita akan sebut dia sebagai 1249 adalah lebih kecil daripada 1835. Okey. Kita ulang balik supaya kamu lebih faham. Tak apa, cikgu ulang 2-3 kali pun supaya kamu faham. Sekarang ni nombor dia ada 2 tau. Okey, nombor yang lebih ada kelabu belakang tu 1835 dan nombor yang di bawah 1249. Sekarang ni kedua-dua nombor ni dia ada jumlah digit yang sama. Jadi kita tak boleh banding nilai digit yang ini 3, yang ini 4 sebab kedua-duanya adalah 4 nilai digit. Jadi cara dia adalah kita banding nilai tempat. Nak banding nilai tempat, cara yang pertama kita mesti bermula dari depan. Okey, nak bandingkan nombor, kita mesti bermula dari depan. Okey. Jadi kita bulatkan ribu. Bila kita bulatkan ribu, bermaksud kita tengoklah atas dan bawah tu sama ke tak. Sekarang ni atas dan bawah tu nilai dia adalah sama. Okey, jadi bila nilainya sama atas dan bawah, kita tak boleh bandingkan. Kita kena teruskan dengan nilai tempat yang seterusnya. Kita kena pergi ke tepi tengok bulatan tu bergerak. Dia pergi ke ratus. Jadi bila dia pergi ke ratus, dia akan jumpa 2 nombor yang berbeza. Satu nilainya 8, satu lagi nilainya 2. Jadi nak tahu nombor mana lebih besar? Kita tengoklah. 8 lebih besar. Bermaksud kesemua nombor di atas tu adalah nombor yang lebih besar berbanding nombor yang di bawah. Jadi itulah kesimpulan yang kita buat. Sama ada kita sebut yang besar dulu, 1835 lebih besar daripada 1249 atau 1249 tu lebih kecil daripada 1835.
Ini contoh yang kedua. Okey, tengok je skrin. Kamu tengok skrin, kamu dengar cikgu bagi penerangan. Okey. Sekarang ni kita masih mempunyai dua nombor yang jumlah digitnya sama. Satu nombor tu adalah 3,309. Satu lagi nombor adalah 3,321. Okey, syaratnya masih sama. Okey, kita mesti bermula dari depan. Bila mula dari depan, kita bulatkanlah ribu tu. Okey. Jika nilai nombornya sama, teruskan ke nilai tempat seterusnya. Okey, bermaksud kita kena pergi ribu. Dia pergi, kenapa dia tak berhenti dekat ratus tu? Kenapa dia tak berhenti dekat ratus? Sebab dekat ratus nilainya masih sama. Jadi kalau dia berhenti pun kita boleh jumpa tak nombor mana yang lebih besar? Tak boleh kan? Jadi sebab itulah bulatan ni dia bergerak terus sampai ke nilai tempat puluh. Jadi dekat puluh tu baru dia jumpa dua nombor yang berbeza. Satu nombor sifar, satu lagi nombor dua. Sifar dan dua, nombor mana lebih besar? Nombor dua. Jadi bila nombor dua lebih besar, jadi kita tahu bahawa nombor yang berada di bawah tu lebih besar berbanding dengan nombor yang berada di bahagian atas. Jadi kita boleh sebut atau kita boleh buat kesimpulan bahawa 3,321 adalah lebih besar daripada 3,309. Atau kita nak letak nombor kecil di depan, kita sebut dia sebagai 3,309 lebih kecil daripada 3,321. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga, masih sama, dia mempunyai jumlah digit yang sama. Okey, dia mempunyai jumlah digit yang sama. Atas ada 4, bawah pun ada 4. Jadi kita mesti bermula dari depan. Okey, kita mesti bermula dari depan. Okey, ribu. Okey, jika nilai nombornya sama, teruskan ke nilai tempat seterusnya. Okey, dia bergerak. Dia pergi kat ratus sama, dia pergi kat puluh masih sama, dia berhenti dekat dekat barulah dia jumpa nombor yang berbeza. Okey, atas 8, bawah 5. Jadi lihat nilai nombor mana yang lebih besar. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu jawab dekat bahagian chat, nombor mana lebih besar, nombor mana lebih kecil. Okey, tulis jawapan kamu dekat bahagian chat. Okey, baik, apa dia? Apa jawapan dia? Siapa yang siap boleh jawab? 8,000. Okey. Okey, 8 besar, jadi nombor mana? Nombor atas ke nombor bawah? Kamu kena tulis ke semua nombor. Nombor mana yang lebih besar? 2,858 ke 2,855? Satu tambah 8, berapa? 5 tambah 3, berapa? 8. 3 tambah 5? 8. 1 tambah 2? 9. Okey, jadi 2,858 adalah lebih besar daripada 2,855, ataupun kita boleh sebut bahawa 2,855 adalah lebih kecil daripada 2,858. Okey, ini kita nak bandingkan nombor, so ada dua cara lah. Satu cara kita bandingkan nilai digit, satu lagi cara adalah kita bandingkan dengan nilai tempat. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada susun dan bilang nombor. Selepas kita dapat bandingkan sama ada nombor mana yang lebih besar atau nombor mana yang lebih kecil, okey, kita bolehlah nak susun dan juga kita nak bilang nombor. Susun maksud dia kita nak susun mana tertib menaik, mana tertib menurun, ataupun kita nak bilang nombor tu menaik secara satu-satu, menaik secara dua-dua, menaik secara 10-10. Macam mana cara dia dan apa yang perlu kita buat. Okey. Sekarang ni kita tengok, ini benda ni sama dalam kamu punya buku teks. Okey. Okey. Jadi
kita kena tahu nombor mana paling kecil dan mana nombor yang lebih besar atau nombor yang paling besar. Okey. Bila nak susun nombor ni, dia ada dua tertib. Okey, dia ada dua tertib ya. Okey, satu tertib menaik, satu tertib menurun. Okey, bila tertib menaik, kita ingat tangga. Kita naik tangga dari bawah ke atas. Kita tak ada naik tangga dari atas ke bawah. Kita tak panggil naik tangga dari atas ke bawah. Contoh kelas kamu dekat tingkat 4, kamu nak turun dekat bawah tempat pimpinan. Saya nak naik ke tapak pimpinan, sedangkan kelas kamu ke atas. Tak ada Okey, kita akan panggil dari atas ke bawah sebagai menurun, turun tangga. Sama juga dengan nombor. Bila kita cakap nombor tu nak tertib menaik, bermaksud kita mesti mulakan dengan nombor yang kecil, pergi ke nombor yang lebih besar, sampai di atas sekali kita akan jumpa nombor yang paling besar. Kalau kita cakap nombor ni kita nak susun tertib menurun, bermaksud kita akan susun dia dari nombor yang paling besar, turun ke bawah nombor yang lebih kecil sehinggalah nombor yang paling kecil. Okey, boleh faham kat situ kan? Ingat je tangga, naik tangga dari bawah ke atas, turun tangga dari atas ke bawah. Kalau tengok dalam paparan kamu tu pun nampak kucing tu dia tunjuk, kucing kecil duduk bawah. Bila sampai atas, kucing tu kucing paling besar. Bermaksud dari kecil ke besar itu naik, dari besar ke kecil itu adalah menurun. Okey. So dekat sini dia tunjuk ada dua tertib. Tertib menaik bermula dengan nombor paling kecil iaitu 2,800, 2,900, 3,000 sampai ke nombor yang paling besar iaitu 3,100. Tertib menurun pula dia akan bermula dengan nombor yang paling besar iaitu 3,100. Dia akan turun ke nombor yang lebih kecil, sehinggalah nombor 2,800. Okey. Itu tertib menaik, tertib menurun. Senang, kamu dah jumpa dari tahun 1. Nombor yang kecil ke besar itu menaik, nombor yang besar ke kecil itu menurun. Okey. Ini kita nak bilang nombor. Okey, kamu kena faham bila dia cakap bilang menaik satu-satu, bermaksud nombor tu mesti ditambah. Bila dia sebut naik, bermaksud nombor tu akan jadi nombor lebih besar, kita kena tambah. Jadi kalau disebut dekat situ bilang menaik satu-satu daripada 5,821, maksud sebenar dia adalah tambah satu daripada 5,821. Sebab itulah dia kira 5,821, 5,822, 5,823, 5,824 sebab dia naik satu-satu, dia tambah satu, tambah satu, tambah satu. Okey? Okey. Satu-satu tak ada masalah. Yang perempuan pengawas tu, dia cakap bilang menaik 10-10 daripada 5,621. Okey, jadi 5,821. Jadi bila menaik 10-10 apa maksudnya? Tambah 10-10. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, dia bermula dengan 5,821, dia tambah 10 jadi 5,831, tambah 10 jadi 5,841, tambah 10 jadi 5,851. Yang bertukar, yang berbeza hanyalah dekat bahagian dekat bahagian puluh sahaja sebab dia naik secara 10. Okey, sekarang ni cakap bilang menurun. Bila menurun, dia nombornya akan semakin berkurang. Bila berkurang, kita kena tolak. Bila menaik, kita kena tambah. So sekarang ni bilang menurun 55, bilang tolakkan 55 daripada 5,840. Sebab itulah dia mula dengan 5,840, dia tolak 5. Dia tolak 5 jadi 5,835. Dia tolak 5 jadi 5,830. Dia tolak 5 jadi 5,825. Itu maksud menurun 55. Tolakkan nombor atau tolakkan 5 daripada 5,840. Jadi dekat sini dua benda yang kamu kena ingat. Bila dia sebut menaik, bermaksud kamu kena tambah. Bila menurun, kamu kena tolak. Nak tolak banyak mana? Nak tolak nombor apa? Kena tengok pula. Kalau dia cakap bilang menaik 10-10, bermaksud kamu tambah 10 bermula dengan nombor 5,821. Kalau dia cakap bilang menurun 55, bermaksud tolak 5, tolak 5, tolak 5. Okey, tolak 5 daripada 5,804,
Jadi dari 5,840 tolak 5. Tolak 5 lagi. Tolak 5 lagi. Itu yang dimaksudkan sebagai menurun 5. Okey. Okey, sekarang ni dekat ruangan chat apa yang cikgu nak kamu buat, kita tengok yang soalan D dulu. Bilang menaik 66. Jangan jawab lagi bagi cikgu terangkan dulu. Bila bilang menaik 66 bermaksud kita kena tambah. Tambah berapa? Tambah 6. Maksudnya dari 5,826 tambah 6 dapat 5,832 tambah 6 jadi 5,838. Jadi dekat ruangan ni kosong ni apa jawapan dia? Ini cikgu nak kamu jawab dekat ruangan chat. Seminit saja cikgu bagi masa. Siapa jawab dekat bahagian chat nanti cikgu boleh tengok balik jawapan kamu. Okey, seminit cikgu bagi masa. Okey, 30 saat lagi. Okey, ramai dah bagi jawapan tu. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu bagi jawapan yang E pula. Bilang menurun 22. So tolak 2. Bermula dari 5,847, tolak 2 jadi 5,845, tolak 2. Apa jawapan dekat bahagian kosong ni? Okey, cepat yang E pula cikgu nak jawapan. Okey, terima kasih kelas. Untuk tinggalan kamu dengan kerja rumah, muka surat, kelas dan juga 18. Siapkan kerja nanti kamu masuk lah. Okey, terima kasih guys. Bye. Sikit. Okey. Dia tolak dua-dua kan? Okey, jadi jawapan dia yang atas ni adalah 5,844. Okey, tahniah yang betul. Dan E ni jawapan dia adalah 5,843. Okey, siapa yang bagi jawapan yang betul tu tahniah. Okey. Jadi kita tahu hari ni 3 benda lah. Satu, kita nak banding mana satu nombor paling kecil, mana satu nombor besar, mana satu nombor lebih kecil, mana satu nombor lebih besar. Okey. Yang kedua, kita nak susun tertib menaik dan tertib menurun. Tertib menaik mestilah dari nombor yang kecil ke nombor yang besar. Tertib menurun mestilah dari nombor besar ke nombor yang lebih kecil. Lepas tu kita nak bilang nombor. Bilang nombor dia ada bilang menaik dan juga bilang menurun. Bila bilang menaik bermaksud kita kena tambah. Tambah berapa? Ikut dia bagilah. Kalau dia cakap 10-10 tambah 10. Kalau 5-5 tambah 5. Kalau 2-2 tambah 2. Kalau menurun kita kena tolak. Tolak pun ikut sama. Kalau tolak 5 tolak menurun 5-5 tolak 5. Menurun 2-2 tolak 2. Okey. Jadi untuk pemahaman yang lebih kamu boleh tengok dalam buku teks dan biasalah kalau matematik nak lebih faham kita mesti buat latihan. Latihan ni semua latihan dari buku teks. Cikgu bawa ke Google ni. Jadi tugasannya kamu hanya pergi dekat bahagian classwork dalam GC kelas kamu. Cari latihan minggu 5 bawah topik matematik macam biasa. Okay, kalau link tu ada masalah kamu right click copy paste. Jawab sahaja dalam Google Form. Jangan tangguh-tangguh kerja, benda tu sekejap je. Okay, dah siap kamu hantar, cikgu akan terus dapat jawapan kamu sebab cikgu akan import grades daripada Google Form yang kamu dah jawab. Okay? Okay, so untuk kelas hari ni itu saja. Kamu boleh teruskan dengan kamu punya Google Form. Okay, dan boleh kalau ada kelas seterusnya boleh buat kelas seterusnya. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab masih sudi masuk ke kelas. Yang kawan yang tak sempat masuk tak apa, dia boleh tengok rakaman balik nanti. Cikgu akan postkan rakaman kat kawan-kawan kamu. Okay, jadi terima kasih. Selamat buat kerja dan selamat berjumpa lagi minggu hadapan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.